A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang lagi kepada kita untuk merasai nikmat Allah yang terbesar, yang kerana nikmat inilah manusia akan bahagia, dan kerana tanpa nikmat inilah manusia akan celaka hidupnya, iaitu nikmat dapat berada dalam satu majlis ilmu, khususnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan kepada engkau daripada Al-Quran sebagai syifa, sebagai rawatan kepada segala penyakit yang menimpa semua manusia, iaitu penyakit yang terbesar yang membawa manusia kepada kecelakaan dan ke neraka ialah penyakit jahil tentang Allah, jahil tentang agama, kufur, syirik dan maksiat. Jadi Al-Quran diturunkan untuk syifa, merawat penyakit-penyakit ini. Dan setelah manusia dirawat penyakit kufur, syirik, cintakan dunia lebih daripada cintakan akhirat, maka Al-Quran akan menjadi rahmat kepada mereka. Wa rahmatan lil mu'minin. Jadi sekarang kalau dua minggu lepas kita sebut tentang kenapa kena belajar Al-Quran, kenapa kena faham Al-Quran, dan macam mana cara Nabi dan para sahabat belajar ataupun mengajar Al-Quran sehingga mereka betul-betul menjadi manusia yang terbaik yang tidak akan berulang dalam sejarah. Generasi yang terbaik, bahkan akhlak Nabi sama dengan akhlak Al-Quran. Sesiapa yang ingin melihat akhlak Nabi, bacalah Al-Quran. Siapa yang nak melihat akhlak Al-Quran, tengoklah pada sirah Nabi SAW. Maka dengan sebab itulah Nabi menjadi manusia yang paling mulia. Walaupun mungkin di dunia dia tidak dimuliakan oleh kebanyakan manusia, dihina, tetapi dia adalah manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita mula tadabbur surah As-Saffat. Kita pergi ke whiteboard. Okey. Surah As-Saffat yang kita dah belajar 2 minggu lepas, dia masuk kategori apa? Surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Yang turun sebelum hijrah. Bukan mesti turun di Mekah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah, walaupun turun di luar Mekah. Adapun surah Madaniyah ialah surah ataupun ayat yang turun
selepas Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun turun di Mekah. Ada ayat turun di Mekah, tapi namanya ayat itu Madaniyah. Sebab turun selepas hijrah. Okey? Dan kita tahu antara intipati surah-surah Makkiyah ialah berkenaan dengan akidah. Akidah apa tu? Akidah apa dia? Akidah yang paling penting, yang paling asas ialah akidah mentauhidkan Allah. Selagi manusia tak kenal Tuhan, tak mentauhidkan Allah, dia bermasalah. Walaupun dia belajar macam-macam buku akidah. Okey? Kemudian penekanan yang kedua oleh Nabi sepanjang dakwah di Mekah ialah akidah beriman dengan hari akhirat. Lepas tu banyak kalau kita baca Quran, banyak Allah sebut alladzina yu'minuna bil, orang yang beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhirat. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, dia termasuk rukun apa? Rukun Islam ke rukun negara? Rukun iman kan? Rukun iman ada berapa? 5 ke 7? 6. Okey, cuba sebut. Boleh sebut. Sebab ni masa ni kita hafal masa sekolah rendah kan? Cuba test, ingat lagi tak? Pertama, beriman dengan Allah. Beriman dengan tak apalah, tak ikut tertib pun tak apa. Tak berdosa pun. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Rasul, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan qada dan qadar. Dalam 6 rukun iman ni, yang ramai manusia fail, rukun apa? Yang paling ramai orang Islam fail, rukun apa? Apa dia? Qada dan qadar. Betul? Ramai yang beriman dengan Allah, ramai yang beriman dengan Rasul. Tapi bila bab beriman dengan qada dan qadar, ramai manusia fail. Betul? Apa makna beriman dengan qada dan qadar? Iaitu qada dan qadar Allah ada dua. Satu, Allah takdirkan benda yang baik. Yang kedua, Allah takdirkan benda yang buruk. Biasa kalau Allah takdirkan benda yang baik, sihat, kaya, senang, berjaya, okey. Tapi bila Allah takdirkan benda yang tak baik, sakit, miskin, anak tak berjaya, masalah kewangan, biasa manusia reda. Sama tak manusia reda dengan takdir Allah yang baik dengan takdir Allah yang tak baik? Sama tak reda kita? Sama. Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Kan dua-dua kan takdir Allah. Kenapa kita hanya macam setuju benda yang baik sahaja? Ya Allah takdir tak baik, sakit, kita tak berapa setuju. Betul? Setuju kan? Kenapa setuju benda yang salah? Salah tak? Kita tak setuju bila Allah takdirkan yang tak baik. Salah ke betul? Salah ke betul? Kenapa kita setuju dengan benda yang salah? Ialah kenapa? Kita ni double standard dengan Tuhan, betul? Sebab tak? Jadi kenapa hafal 6 rukun? Hafal je lah 5 sahaja. Sebab yang kelima, yang keenam tu beriman dengan qada Allah yang baik dan buruk, kita fail. Betul kan? Sebab tu orang beriman, orang yang benar-benar beriman, Allah takdir yang tak baik dengan yang baik sama aja. Muka sentiasa senyum. Itu orang beriman. Pergi jumpa doktor, doktor kata awak sihat. Dia suka tak? Senyum tak? Sebut tak Alhamdulillah. Minggu depan cek yang kedua, doktor kata awak ada masalah. Jantung tersumbat. Senyum tak? Sebut tak Alhamdulillah? Tak, bukan soal kena sebut yang lepas-lepas. Sebut ke tak?
Kenapa tak sebut? Bukankah yang bagi sihat Allah, yang bagi sakit pun Allah yang sama? Kenapa? Oh, lupa. Berapa lama dah lupa? Daripada kecil sampai ketua, lupa je. Kenapa dia berstandard dengan Tuhan? Sebab? Kenapa tak terima? Ha? Tapi kita rasa tak kita ni macam orang dah beriman. Tama-tama baru balik Mekah kan? Betul kan? Perasaan tu ada. Saya Ustaz lepas balik Mekah ni rasa tenang je. Sebab apa? Ialah bila pergi Mekah kan semua dosa terpadam. Jadi saya rasa tenang je. Tapi Pak, bila Allah bagi sakit, meletup. Faham? Makna apa tu? Kita belum benar-benar beriman dengan Allah. Syak sendiri. Baru tahu. Maknanya kita belum benar-benar beriman dengan Allah. Sebab yang bagi sihat Allah, yang bagi sakit Tuhan yang sama. Yang bagi senang Allah, yang bagi susah Allah, Tuhan yang sama. Kenapa kita tak boleh samakan perasaan kita bila menghadapi dua situasi? Okey. Sebab tu ada banyak disebut dalam buku-buku agama, kitab tafsir, hamba wanita-wanita yang beribadat pada Allah. Bila tangannya berdarah, mukanya senyum. Bila tangannya berdarah, luka, mukanya senyum. Jadi orang tanya, apa yang menyebabkan muka kamu senyum? Sedangkan tangan kamu berdarah. Siapa yang bila luka, mukanya senyum? Berdarah aja senyum. Siapa dia angkat tangan? Tapi yang lepas tak pernah angkat. Jadi bila ditanya, kenapa awak semua ni bila tangan berdarah muka senyum? Apa penyebabnya? Maka dia jawab, bila tangan aku berdarah, aku sedang memikirkan pahala yang Allah bagi pada aku disebabkan aku sabar dengan luka ini. Jadi cara berfikir menyebabkan dia redha dengan takdir Allah. Faham? Pahala apa yang paling besar? Solat malam, pergi haji, umrah, sedekah 1 juta. Pahala apa yang paling besar? Sabar. Betul? Pahala sabar. Dan syarat nak sabar apa dia? Apa syarat nak sabar? Tak, syarat nak sabar mesti ada masalah. Betul tak? Kalau tak ada masalah, tak perlu sabar. Betul kan? Jadi syarat nak sabar, mesti ada masalah. Maka sebab itulah, bila Allah nak bagi pahala yang besar, Allah bagi masalah. Allah bagi ujian. Supaya apa? Supaya dengan kita sabar atas ujian, kita dapat pahala yang terbesar. Berapa ramai yang solat tapi tak dapat pahala? Berapa ramai yang pergi haji dan umrah tak dapat pahala? Kan? Berapa ramai yang sedekah tapi tak dapat pahala? Sebab apa? Sebab tidak ada sabar. Okey. Sebab itulah 13 tahun Nabi tekankan akidah beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jadi surah Safat penekanannya adalah beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Okey. Kita mula pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-saffati saffa. Apa makna? Saf daripada perkataan as-saf. As-saf. Dah jadi bahasa Melayu. Betulkan saf. Luruskan saf kan? Saf makna dia? Barisan. Barisan apa ni? Barisan apa? Wasafat. Ini jamaah. Maknanya yang ramai yang berbaris. Safan dengan barisan yang lurus dan lengkap. Sekarang Allah bersumpah. Allah bersumpah. Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya. Dengan matahari, dengan
dengan apa lagi? Apa-apa saja. Tapi manusia boleh tak bersumpah dengan apa-apa saja? Tak boleh. Kalau kita bersumpah dengan selain daripada Allah, hukumnya syirik. Demi bapakku, salah. Demi moyangku, salah. Syirik. Bahkan dengan Nabi Muhammad pun tak boleh kita bersumpah demi Muhammad, salah. Kita hanya boleh bersumpah dengan demi Allah, demi Tuhan Kaabah, okey. Tapi Allah boleh tak bersumpah dengan apa saja? Boleh. Contoh Allah bersumpah dengan apa? Demi masa. Surah apa tu? Wal asri lagi? Wal fajri, demi fajar lagi? Wad duha, demi duha lagi? Was syamsi, demi matahari. Macam mana kita nak tahu Allah bersumpah? Bila kita baca Quran, kita bila bersumpah tu, dia kena terjemah apa? Demi, kan? Bila kita baca Quran, macam mana kita nak tahu Allah bersumpah? Satu, ada waw. Dia huruf sumpah ni ada 3. Satu, waw. Yang kedua, ba. Yang ketiga, ta. Waw, ta, ba. Kan? Bila kita bersumpah sama ada wallahi. Ataupun ta, watallahi. Ataupun ba, wabillahi. Okey? Tapi biasa dalam Quran, yang Allah guna ialah huruf waw. Satu, tanda Allah bersumpah. Yang kedua, siapa perasan? Bukan mesti selepas waw Allah bersumpah. Tapi ada tanda kedua yang menunjukkan Allah bersumpah. Kuat sikit. Kuat sikit. Baris bawah yang mana ni? Yang ni ke, yang ni ke, yang akhir? Yang akhir. Oh. Mana tahu? Belajar ke tembak? Kebetulan betul lah. Betul. Satu bermula dengan waw, selepasnya perkataan akhirnya baris bawah. Maka sumpahlah. Sebab tu surah wal asri, wal fajri, wasyamsi, wadduha, wadduha. Akhir dia beri bawah tak? Akhir beri bawah tak? Jadi adakah itu Allah bersumpah tapi tak ada baris bawah? Ya? Tak, dia syarat dia bukan waw saja. Satu waw, yang kedua baris bawah. Tapi wadduha akhirnya tak ada baris bawah. Adakah bersumpah? Sumpah. Tapi tak ada baris bawah. Huruf apa? Akhir dia huruf apa ni? Akhir ni huruf apa? Ya ke alif? Alif ke ya? Ni kena belajar alif batas mula ni. Alif ke ya ni? Wadduha. Alif. Rupa dia? Ya. Macam mana kita nak tahu? Ya, huruf ya dengan huruf alif. Sebab kadang-kadang rupa dia ya, tapi hurufnya alif. Macam mana kita nak tahu? Tak ada apa? Ada alif kecil. Kalau katalah alif ni terpadam, macam mana nak padam ni? Whiteboard ni lain sikit. Oh, dah padam dah? Okey. Katalah, alif kecil ni tak ada. Macam mana kita nak tahu? Yang akhir ni, yang rupanya ya adalah huruf alif. Ada tanda satu lagi. Tak ada baris? Bukan. Ha ni baris apa? Wadduha. Kalau sebelum rupanya ya berbaris atas, maka di sini confirm alif. Kalau sebelum rupanya ya berbaris bawah, sini confirm ya. Boleh faham? Saya bagi perkataan lain.
Cuba baca. Al-Qadi. Okey. Huruf akhir tu ya ke alif? Mana tahu? Sebelum dia berbaris bawah. Okey, walaupun tak ada tanda kita akan dapat tahu. Boleh Dah. Habislah kelas. Okey, siapa ni? Allah bersumpah dengan apa ni? Was-Saffat, demi para malaikat. Ulama sepakat As-Saffat ialah malaikat. Tapi Allah tak sebut malaikat, Allah tak kata wal malaikati. Allah sebut apa? Was-Saffat. Saffat ni sifat malaikat. Apa sifatnya? Sebenarnya bila Allah bersumpah, Allah nak beritahu kehebatan Allah melalui makhluknya. Wasyamsi, kehebatan Allah melalui matahari. Wal asri, kehebatan Allah melalui mencipta masa. Sekarang Allah nak bagi tahu kehebatan Allah melalui makhluknya, malaikat. Tapi Allah tak sebut malaikat, Allah sebut sifat malaikat. Apa sifatnya? Yang apa dia? Tak, yang berkaitan dengan perkataan. Saf apa makna? Apa makna saf? Jadi Allah nak puji malaikat. Demi para malaikat yang sentiasa berbaris. Berbaris buat apa? Beribadat kepada Allah. Berbaris, bila nak buat ibadat, malaikat berbaris. Bila nak salat, malaikat berbaris. Bila malaikat nak terima arahan Allah, malaikat ready berbaris. Jadi sifat berbaris, Allah sangat puji dan Allah sangat suka. Okey? Dan sebab itu Allah juga sebut dalam surah yang sama, surah As-Saffat ayat 164 dan 165. Cuba buka. Surah As-Saffat, surah yang sama, 164, 165. Boleh nampak ke yang saya tulis ni? Tak silau ke? Tak silau. Kenapa keluar suara sini? Tempat yang pertama mengajar tadabbur menggunakan smartboard ialah di Ulama Dakwah di Malaysia lah. Dan saya rasa ini tempat kedua kot. Betul kan? Walaupun baru mula sekali kelas, belum mula lagi dah ada smartboard. Ini sangat-sangat luar biasa. Menunjukkan apa tu? Oh, semangat lah. Tapi semangat belum terbukti tunggu 2-3 bulan. Okey. Surah yang sama, surah As-Saffat ayat 164. Okey, wama dan apa tak ada? Mana? Waw dan ma tidak. Minna apa dah? Min dari. Min dari bahasa Arab. Kalau man dia ada 3. Min, man. Kalau min dari, kan? Kalau man, siapa? Kalau mun, bulan. Bulan. Okey. Jadi min ni gabungan min campur na. Dari kami. Ditulis macam ni. Dan tidak ada minna dari kami illa apa dia? Kecuali lahu, baginya
Maqamun. Maqam apa dia? Kedudukan. Kedudukan. Ini cerita apa ni? Cerita malaikat. Allah nak beritahu, kata malaikat tidak ada daripada kami, melainkan baginya, bagi malaikat itu ada maqam, kedudukan. Maklum, yang telah ditentukan. Makna setiap malaikat ada kedudukan yang hebat di sisi Allah. Setiap malaikat. Yang paling hebat siapa? Jibril. Tak ada satu pun malaikat yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna, cuba terjemah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lanahnu, kata malaikat, sesungguhnya kami, lanahnu, pasti kami, as-safuna, sentiasa berbaris. Malaikat bangga sebab mereka ni sentiasa berbaris. Untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah, untuk menerima arahan. Boleh faham? Jadi kalau Allah puji sifat malaikat yang suka berbaris, pengajar untuk kita apa dia? Pengajar untuk kita apa dia? Kita suka tak buat apa yang mak bapak kita suka? Suka kan? Kita suka tak buat apa yang suami kita suka? Oh, kadang-kadang. Dengar, wahai suami ni, kadang-kadang je. Kita suka tak apa yang bos kita suka? Tak suka? Kalau tak suka, berhentilah, jangan bekerja. Betul tak? Jadi kita suka tak buat apa yang Tuhan kita suka? Apa dia yang Tuhan suka dalam ayat ini? Berbaris. Macam mana kita nak applykan sifat malaikat yang Allah suka dalam kehidupan kita? Itu tadabbur. Jangan faham saja, jangan terjemah saja, tapi tidak ada pengajaran yang kita ambil. Macam mana kita nak buat sifat yang Allah suka ni sehingga Allah puji malaikat? Solat berjemaah. Khususnya lelaki. Okey. Dengar wahai lelaki. Dan dengar juga wahai perempuan, sebab di sebelah perempuan ada lelaki dan di bawah perempuan ada anak lelaki. Ramai mak bapak nak buat apa yang dia suka, bukan apa yang Allah suka. Ramai mak bapak nak anak dia buat apa yang orang suka, tapi tak ramai mak bapak suruh anak buat yang Allah suka. Betul? Jadi kita sebenarnya hamba siapa? Hamba siapa? Hamba manusia. Betul tak? Yang kita berfikir, yang kita bekerja, lebih banyak kepada apa yang orang suka, bukan apa yang Allah suka. Okey. Cuba buka surah ni. Hadis. Hadis berkenaan dengan bagaimana kita nak sifat berada dalam saf yang Allah suka. Ni kah? Ni. Oh, dia lain sikit daripada smartboard kita punya. Patut beli sama dengan kita punya. Oh, ni lagi mahal kah? Okey. Dengar. Tadi kita dengar apa yang Allah cakap. Sekarang dengar apa yang Nabi kita cakap. An Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Qal kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ni makna telah keluar. Satu hari Rasulullah keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa antara orang yang bakhil ialah ciri-ciri orang bakhil. Siapa tahu? Tak kedekut tu makna bakhil. Ciri-ciri orang bakhil. Haji Bakhil itu filem apa nama Piramli. Ciri-ciri orang bakhil. Ciri-ciri orang bakhil ialah bila disebut nama Nabi dia tidak berselawat.
hadis sahih. Sebab apa? Sebab Nabi kata man shalla alayya sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepada aku, Allah berselawat padanya 10 kali. Dia berselawat pada aku sekali, tapi Allah berselawat padanya. Apa makna Allah berselawat pada orang yang berselawat pada Nabi? Allah? Apa makna? Allah puji. Subhanallah. Allah puji. Berapa kali? 10. Dengan hanya kita berselawat pada Nabi sekali. Tiba-tiba dia tak nak berselawat. Bakhil tak? Bakhil. Kita nak tak kalau pemimpin puji kita? Jawab aja nak. Oh tak nak. Okey tak nak tak apa. Tak nak tak apa. Tapi jangan kita tak nak bila Allah nak puji kita. Jadi, okey. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatlah sikit. Okey. Faqal, lalu baginda bersabda, ala tasuffuna. Kenapa kamu tidak mau tasuffuna, buat saf kama tasuffu al-malaikah, sebagaimana malaikat buat saf. Tengok. Nabi nak dorong umat dia supaya buat benda yang Allah suka. Apa dia? Kenapa kamu tak nak buat saf macam malaikat buat saf? Kenapa? Sebab Allah suka, Allah puji saf malaikat. Boleh faham? Okey. Inda rabbiha, sebagaimana malaikat buat saf di sisi Tuhannya. Malaikat duduk kat mana? Mana tempat tinggal malaikat? Siapa tahu? Di langit. Dekat dengan Allah. Bila nak beribadat, bersaf. Bila nak terima perintah Allah, saf. Jadi Nabi pun nak umat dia buat apa yang Allah suka. Kenapa kamu tak nak buat saf sebagaimana malaikat buat saf di sisi Tuhannya? Fakulna. Sahabat pun tanya. Sahabat ni allergic. Kalau dengar kelebihan yang besar, terus nak tahu dan terus buat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa tasufful malaikah? Bagaimana malaikat buat saf? Ya Allah puji itu bagaimana? Inda rabbiha, di sisi Tuhannya. Qal, Nabi bersabda, yutimmuna sufufal awal. Malaikat menyempurnakan saf pertama. Saf pertama bagi lurus, rapat, penuh, barulah mula saf yang kedua. Okey? Wa yatarassuna, dan mereka rapat-rapat. Fis saf, dalam barisan. Okey. Macam mana kita nak dapat kelebihan ni? First, macam mana nak dapat kelebihan ni? Iaitu kelebihan Allah suka mereka yang berada dalam saf ketika beribadat. Macam mana nak dapat? First, mesti solat berjemaah, betul? Kalau solat sorang-sorang kat rumah, boleh tak kelebihan ni? Dia solat sorang-sorang, betulkan saf, rapatkan saf. Tak boleh kan? Ya Allah, ruginya. Ruginya, sangat ruginya orang yang tak solat berjemaah. Okey? Jadi, macam mana? Mesti pergi solat berjemaah. Kemudian bila pergi ke masjid, macam mana cara dia? Pergi ke depan. Jangan pergi lewat. Pergi lewat bukan cara malaikat. Pergi awal. Kadang-kadang dia pergi awal tapi tak masuk saf pertama. Bukan saf malaikat. Pergi awal, terus duduk saf pertama. Kemudian bila nak solat, rapatkan saf. Kalau ikut hadis lagi, okey, cuba buka hadis yang lain. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih. Buka hadis satu lagi. Okey, ini kelebihan saf. An Huzaifah radhiyallahu anhu.
Kalau tak sempat tulis hadis, boleh tulis maksud dia. Kemudian tulis hadis sahih riwayat Muslim. Okey. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fuddilna kami dilebihkan. Nabi kata kami dilebihkan ala nas dibanding dengan orang-orang dahulu. Kami itu maksud Nabi Muhammad dan umatnya. Allah bagi kelebihan dibanding dengan umat dahulu. Apa kelebihan tu? Bisalasin, dengan 3 perkara. Tengok kelebihan ni. Jangan tak ambil. Pertama, ju'ilat. Dijadikan saf kami seperti saf malaikat. Maksud apa ni? Umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi, apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Bila mereka beribadat, tak ada saf. Tak ada saf. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ini kelebihan khusus untuk umat Nabi Muhammad, kita pula tak ambil, kita telah menolak kelebihan yang Allah bagi. Okey? Satu. Yang kedua, kelebihan kedua, ju'ilat lana. Dijadikan kami al-ardu, bumi. Kulluha masjidan. Semuanya masjid. Kelebihan kedua yang Allah bagi pada Nabi dan umatnya, Allah jadikan bumi ini semua tempat boleh sujud. Boleh solat. Maknanya, kalau umat Nabi Musa contoh, dia boleh tak solat sebarangan tempat? Tak boleh. Dia hanya boleh solat di tempat ibadat khusus. Sekarang agama apa yang ibadat dia hanya tempat khusus sahaja? Agama apa? Kristian, Buddha kan? Dia kalau nak solat mesti ada apa? Ada apa? Dia tak boleh solat tempat tepi jalan, di tengah hutan, tak boleh. Begitulah umat-umat dahulu beribadat kepada Allah. Tapi rahmat Allah, Allah bagi kelebihan pada kita, kita boleh solat di mana-mana. Kita jalan jam, berhenti, solat tepi jalan. Betul tak? Nikmat tak? Nikmat. Jangan tak guna. Kenapa tak solat jalan jam? Tak solat. Kenapa tak solat dalam kapal terbang? Tak solat. Boleh solat di mana-mana. Yang tak solat tu bukan sebab tak boleh solat, tapi malas. Dua. Yang ketiga, waju'ilat turbatuha. Dijadikan kelebihan ketiga, turbatuha ni tanah. Tanah, debu dijadikan untuk kami tahura. Iza lam najidil ma'. Bila kami tak ada air, debu boleh jadi suci dan boleh bertayamum. Boleh faham? Ya Allah, rahmat. Jadi apa lagi alasan untuk tidak solat? Apa lagi alasan? Mudah tak? Boleh solat di mana-mana. Kalau tak ada air boleh. Walaupun mudah, tapi ramai solat ke ramai yang tak solat? Kenapa? Allah dah bagi kemudahan, tapi ramai lagi yang tak solat. Kenapa? Kenapa malas? Tapi antara dia pergi bekerja, pergi pagi balik petang kan? Dia tak malas pula. Mana lebih lama? Mana lebih penat? Pergi kerja balik petang dengan solat 5 minit. Mana lebih ringan? Kerja lebih ringan. Kerja lebih penat kan? Tapi kenapa yang tu tak malas? Apa dia? Tak beriman. Tapi kenapa pergi kerja? Dia nak apa sebenarnya? Orang bekerja ni sampai tinggal solat, sebenarnya dia nak apa? Nak duit. Adakah kalau dia solat dunia tak dapat? Sebenarnya kalau kita solat, kita akan dapat dunia dan akhirat. Dan siapa yang kejar dunia sampai tak solat, akhirat terlepas, dunia pun tak membahagiakannya. Betul? Jadi jangan buat kerja merugikan diri sendiri, dunia dan akhirat.
Okey. Cuba tengok satu lagi hadis. Tak, satu lagi. Bukan, satu lagi. Okey. Sabda Nabi SAW, bila Nabi nak solat kita kadang-kadang kita tengok saf dalam masjid kan. Kadang-kadang tak rapat. Kadang-kadang bengkok kan. Sebenarnya macam mana saf yang betul, yang Allah suka ni? Bila Nabi nak salat, Nabi kata apa? Sawu sufufakum. Betulkan, luruskan saf kamu. Kenapa? Fa inna taswiyatas sufuf, kerana membetulkan, meluruskan saf min tamamis salah, adalah dari kesempurnaan solat. Makna apa tu? Kalau saf tak betul, saf tak lurus, saf tak rapat, solat tak sempurna. Banyak hadis Nabi sebut, antara cara nak rapat. Dia imam, siapa yang jadi imam, tak kira dia di masjid ke, RNR ke, kalau ada Jumaat kat belakang, dia wajib tengok kat belakang. Ada setengah dia jadi imam, orang tolak dia jadi imam, terus dia angkat takbir. Ini imam tak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia pentingkan diri. Sebab itulah imam yang benar-benar ikut sunnah Nabi, bila dia ke depan dia tengok kat belakang. Bila sah tak rapat, dia kata rapat. Bila tak lurus, dia kata luruskan. Rapat tu macam mana? Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Bukan ukuran dia belakang, tumit. Bukan jari kat depan. Sebab ada orang jari panjang kan, kaki panjang aja. Kalau ikut ke depan, memang tak akan sama. Jadi nak tahu lurus ataupun tak, tengok. Betul kan? Tapi kalau kita tengok solat dalam masjid, saf yang cara malaikat buat ni dah tak ada, betul tak? Lagi teruk bila? Lagi teruk bila? Saf berterabur. Bila? Solat tarawih kan? Solat tarawih bukan dia nak cinta Allah, tapi dia nak tiang dan kipas. Betul kan? Apa ni? Lepas solat Isya dia cari apa? Tiang. Lepas tu yang ada kipas. Dah lari dah tujuan dia solat. Tujuan solat nak cari redha Allah, nak cari cinta Allah. Cinta Allah tak mungkin kalau sah tak betul. Seorang sana, seorang sini kan. Buat apa solat? Buat apa solat? Boleh faham? Tolong. Ini orang yang solat berjemaah di masjid ni, yang sah tak betul, tak rapat ni, sebab apa? Apa puncanya? Sebab mereka tak diajar, tak dididik oleh mak bapak mereka. Betul tak? Maka benda akan berulang kalau kita ni yang ada anak-anak kecil, kita tak didik anak kita. Nak pergi salat, pastikan berebut saf pertama macam saf malaikat. Rapatkan saf, luruskan saf sebab Allah cinta. Kalau kita tak didik anak kita yang sekarang kecil, besok tua, yang ni yang tak nak rapatkan saf. Betul? Bila kita kata rapat, dia tengok. Apa rapat-rapat? Sombongnya. Betul tak? Ada pelajar saya, pelajar akademik lah. Bila dia solat masjid, dia nak praktiskan sunnah Nabi rapat. Pakcik tu pijak kaki dia. Ya Allah. Budak kita ajar benda baik, dia nak praktis sunnah Nabi, dia nak cinta Allah, tapi tak ada dorongan daripada kumpulan pop. Persatuan orang pencet. Dia pijak. Betul? Orang tua, bukan semualah, tapi kebanyakan orang tua di masjid, dia tak mesra. Tak mesra apa? Tak mesra kanak-kanak. Kadang-kadang dia tolak ke belakang. Ya Allah. Sebab tak didik daripada kecil lah sampai ketua, macam itulah perangnya dia. Betul tak? Akhirnya tulislah banyak-banyak betul kasah, lurus kasah. Tetap tak lurus.
Boleh kuat sikit. Ya, ada dalil. Kalau kita cakap dia tanya dalil. Cuma janganlah kita rapat sangat kan, rapat ke setengah orang tu rimas kan, badan besar pula kan. Kita kena meraihkan juga saiz badan dia. Sebab kadang-kadang kita nak rapat kaki, dia badan besar kan. Jadi bahu dah rapat, kaki tu kena buat macam tu. Jadi kalau bahu dah rapat, okey. Kaki tak rapat pun tak apa. Jangan orang kata macam ekstrim pula kan. Rapat je kan. Jadi hilang fokus pula. Hilang fokus. Dia pergi masjid nak rapatkan sah saja. Ada juga itu ekstrim, tak boleh. Islam agama sederhana. Tolonglah. Macam mana? Sah depan tu soalan dia laki-laki ke perempuan? Tak. Okey. Cara merapatkan saf, adakah sama antara lelaki dengan perempuan? Itu soalan. Bukan. Okey. Soalan dia macam inilah. Kalau lelaki yang terbaik, saf pertama. Bahkan Nabi kata apa? Kalau manusia tahu, dengar hadis sahih. Kalau manusia tahu kelebihan berada di saf pertama, dan semua nak pergi saf pertama, dan ramai, maka katalah, buat andaian, Nabi kata terpaksa mengundi, sebab semua nak berebut saf pertama. Maka Nabi kata orang tu sanggup menunggu untuk mengundi, untuk dia dapat saf pertama, kalau manusia tahu kelebihan berada saf pertama, sampai tahap tu. Okey? Tapi kita tengok sekarang, suasana tu tak ada. Kan? Kadang-kadang pergi awal duduk belakang. Kadang-kadang orang dah komat, minta maaf saya cakap, benda ni, dia kena cakap dalam masjid, depan orang tu. Tapi orang tak jemput saya cakap dalam masjid. Itu masalah. Orang jemput saya cakap kat sini. Yang sini pula ramai yang tak masuk saf. Tak betul, saya kesian. Bila kita belajar kesian. Kamu belajar, kamu solat, tapi kamu tak buat benda yang Allah suka. Jadi apa tujuan kamu solat? Solat supaya solat kita diterima, betul tak? Jangan ikut keadaan biasa, jangan ikut perasaan, jangan ikut apa yang kita selesa, tak. Ikut apa yang Allah cinta. Okey? Okey, perempuan sama juga. Saf perempuan yang paling baik apa dah? Kalau ini saf ini imam kan. Saf lelaki paling baik saf pertama, penuh. Tapi mula di mana? Mula di mana? Saf pertama. Tak, mula belakang imam. Jangan mula sini. Kenapa kena mula di belakang imam? Ada sebab. Sebab bila imam baca, makmum kena dengar, kena faham, kena hayati. Jadi mana bacaan yang paling jelas yang boleh didengar daripada imam? Belakang sini. Start kat sini. Lepas tu pergi ke sini, kan? Tapi seimbangkan. Sini. Okey? Bila penuh dah saf pertama, bila penuh saf pertama, nak mula saf kedua mana? Kanan ke kiri ke tengah? Tengah, sini. Start kat sini. Lepas tu sini. Lepas tu sini. Okey? Dah penuh. Jangan. Sah yang kedua tak penuh, dia buat sah kat sini. Ada satu hadis, Allah tak terima solat di belakang sah yang kat depan masih kosong. Allah tak terima. Ini perangai ni, ada perangai macam ni kan. Dia ikut suka dia aja. Tapi kalau sah yang kedua dah penuh, dia duduk seorang kat belakang, tak ada masalah. Boleh.
Tak ada masalah. Walaupun seorang. Tak perlu dia tarik. Dia tengok seorang, dia pun tarik orang pergi belakang. Ada perangai macam tu kan? Kawan tu penyakit jantung, terus rebah. Itu bukan sunnah Nabi. Ada kan berlaku? Bukan sunnah Nabi. Kenapa tak boleh tarik? Kalau dia tarik, sah depan kan? Kosong. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Rapatkan sah supaya syaitan tak masuk. Syaitan tak masuk. Bila ada kosong je, syaitan terus masuk. Sebab tu bila ada pelajar saya nak rapatkan sah, bila dia nak rapatkan sah, pakcik tu lari. Dia tengok. Saya buat joke je, jangan buat Saya kata, awak cakap pada pakcik tu. Pakcik nak duduk sebelah syaitan ke nak duduk sebelah saya? Joke je, jangan buat Betul? Hakikatnya bila dia kosong, siapa duduk sebelah dia? Syaitan. Dia kadang-kadang benda ni dia boleh mengganggu solat sehingga solat dia tak khusyuk, dia tak kisah. Yang penting aku selesa solat. Salah tujuan. Faham tak? Kita solat nak diterima, bukan nak puaskan hati kita. Berapa ramai yang solat sebab dia selesa? Salah. Panas sikit tak nak, sempit sikit tak nak. Ya. Nabi solat malam dalam gelap sampai bengkak tumit. Sebab apa? Khusyuk. Okey. Kita solat, lepas tu ada kosong. Okey, kita rapat bergerak. Kita rapat dan bergerak dan rapatkan saf. Biasa kita tengok kat Mekah kan, orang berjalan tengah solat sebab nak rapatkan saf, tak salah. Yang salah ialah dia berjalan dan tak solat. Boleh faham? Contohlah, kita dekat sini solat, tiba-tiba ada seorang keluar kan. Kita kena buat apa? Kalau imam kat sana lah, kita berjalan. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada seorang yang bergerak walaupun selangkah untuk sempurnakan saf, melainkan Allah bina untuknya satu rumah di syurga. Subhanallah, besarnya. Tapi kita tengok ada saf kosong, dia buat tak tahu je. Kan? Tak betul. Sebab itulah solat kena belajar. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Jangan ikut imam, ikut aku. Faham? Jadi kita nak solat yang sempurna, kena belajar cara solat Nabi, bukan solat imam. Bukan solat orang ramai. Betul? Limit ujung dia sampai dinding lah. Tak payahlah solat kat luar. Kat dalam kan aircon. Saya pun tak faham. Beda hari Jumaat tak apa. Hari Jumaat memang melimpah. Tapi kalau saf pertama dia kira macam dinding ni lah. Luar tak payahlah. Kan? Tapi kalau dia solat keluar tu dia kira dia kira macam ni. Di luar ni dia buat untuk apa? Untuk solat ke, untuk beranda ke, untuk berehat ke? Kalau penuh tak ada masalah. Kalau penuh dia sambung kat sini, dikira saf pertama lah. Sebab dah penuh kan. Tapi kalau masih kosong kat dalam, penuhkan saf belakang. Macam mana saya nak dapat Ustaz dah penuh? Pergilah awal. Okey, saya nak jawab soalan kat tadi. Ini saf lelaki. Saf perempuan kat mana yang terbaik? Yang mana? Yang saf lelaki paling baik ni yang pertama. Saf perempuan paling baik? Paling dekat dengan? Dekat dengan mas sini lah. Saf lelaki paling belakang. Itu paling dekat dengan imam. Kalau maksud paling dekat dengan imam kat mana? Sini. Selari. Sini. Tapi kat mana? Sini ke? Belakang sekali. Belakang sekali. Ni.
Oh, jadi kalau masuk masjid, buat saf belakang dulu. Nanti semua nak masuk saf terusnya, lalu ke depan. Kan? Tak. Nabi sebut sah yang terbaik bagi lelaki sah pertama. Sah terbaik bagi perempuan sah yang terakhir. Hadis sahih. Tapi, nanti dulu. Tapi maksud sah yang terakhir, yang terbaik bagi wanita ialah sah yang paling jauh dengan lelaki. Lagi jauh, lagi baik. Tapi yang tetap yang terbaik yang pertama ni. Yang ni yang terbaik. Yang paling baik apa dah? Lagi jauh dengan lelaki. Kan? Lagi baik solat di rumah. Terbaik. Betul kan? Okey? Nabi kata, solat di rumah, afdalus salat bagi wanita, solat terbaik di rumah. Dan solat di rumah yang terbaik dalam bilik. Solat terbaik dalam bilik ialah solat di tempat khusus beribadat bagi wanita. Oh Ustaz, rugi saya. Tak dapatlah pahala 27 pahala solat Jumaat di masjid. Macam mana? Nak seimbangkan. Nabi kata solat terbaik di rumah. Satu lagi Nabi kata solat Jumaat 27 pahala. Macam mana nak seimbangkan? Tolong jawab wanita. Jumaat dengan suami. Dapat pahala 27. Tak tahu kenapa buat. Tak, suami tu lelaki ke perempuan? Suami tu lelaki ke perempuan? Lelaki solat di mana? Salah. Isteri solat Jumaat dengan suami di rumah. Salah. Menyalahi sunnah Nabi. Apa alasan sekalipun. Kata alasan dia, saya nak ajar anak-anak solat secara berjemaah. Salah. Sebab guru yang terbaik siapa? Rasulullah. Rasulullah ajar tak isteri dia solat? Rasulullah ajar tak anak dia solat? Tapi Nabi tak pernah solat fardu di rumah. Kita ajarlah isteri kan cara solat. Kemudian bila dia pandai, kita pun pergilah masjid. Buat macam abang suruh tadi. Ataupun sekali-sekala kita bawa suami, bawa isteri dan anak sekali-sekala pergi masjid. Belajar cara solat di masjid. Boleh faham? Jangan buat alasan nak solat dengan isteri, dia pun solat di rumah. Boleh faham? Tengok benda bila kita belajar, semua tak ada faedah kecuali kita beramal. Faham tak? Bahkan kalau kita belajar, kita tahu kita tak beramal, ilmu tu pula akan jadi ilmu akan dakwa kita. Kenapa kamu belajar tapi tak buat? Mana lebih baik? Jahil, tak tahu dan tak buat. Nanti dulu, tak habis lagi soalan. Antara jahil, tak ada ilmu, dia tak buat lah. Sebab dia jahil. Yang kedua, dia tahu tapi tak buat. Yang mana lebih teruk? Tahu tak buat. Jadi mana lebih baik? Jadi orang jahil ke orang berilmu? Dua dah tak baik. Yang paling tak baik? Yang paling tak baik? Yang berilmu tapi tak buat. Yang paling baik? Yang berilmu tapi subhanallah. Sebab itulah saya mengajar. Kalau saya mengajar, saya akan pastikan pelajar buat. Pelajar-pelajar saya, kalau ada bersama saya pastikan. Pergi saf pertama. Kan dah belajar kan? Awak nak apa sebenar? Awak hidup nak apa? Awak belajar nak apa? Nak sijil. Yang tu dapat cinta Allah. Nak sijil lagi. Sijil silakan. Tapi jangan kerana sijil kita terlepas cinta Allah. Cinta Allah adalah segala-gala. Betul? Okey? Jadi saf pertama, saf wanita yang terbaik paling jauh lah. Tapi jangan mula-mula masuk, dia tengok. Paling jauh duduk belakang sekali. Tak betul lah, duduk sini. Lepas tu mula dengan tengah. Lepas tu kanan. Lepas tu kiri. Dah penuh, baru masuk saf. Jangan ada ruang kosong saf pertama, dia pergi duduk saf yang kedua. Takut-takut, solatnya tak diterima. Okey. Kat mana?
Panjang penuhkan saf yang panjang tu. Itu lagi untung pergi lewat pun dapat saf pertama. Betul? Ustaz, saya setiap 5 waktu dapat saf pertama. Awak pergi awal ke lewat? Lewat. Habis kenapa? Macam mana boleh dapat? Sebab masjid saya besar panjang je. Dia tak akan penuh saf pertama. Jadi saya pergi lewat ke, dapat saf pertama. Okey, penuhkan. Ingat, Nabi kata apa tadi? Tidak ada satu langkah untuk melengkapkan saf melainkan Allah bina. Jangan kedekut, jangan malas untuk penuhkan saf. Benda ni simple, tapi banyak tak diamalkan di masjid. Okey? Tak, saya yang tanya. Kenapa tak jawab? Saya tanya, perempuan kadang-kadang dia buat alasan. Solat berjemaah di masjid, pahala 27. Kalau dia solat rumah, tak dapatlah pahala 27. Macam mana tu? Apa dia? Ikut arahan siapa? Nabi. Tapi yang cakap pahala 27 pun Nabi juga tahu. Okey. Betul? Boleh terima jawapan tu? Tak dengar. Okey. Nabi kata solat terbaik bagi wanita di rumah. Nabi guna perkataan afdal, terbaik. Kalau Nabi cakap terbaik, jangan banyak songeh nak 27 lagi. Faham tak? Yakin lah. Kenapa Nabi kata perempuan paling baik di rumah? Kenapa? Mengelakkan fitnah. Kenapa? Sebab perempuan ni bila melangkah keluar je akan banyak berlaku fitnah. Betul? Sama ada dia sengaja buat ataupun orang cari hal dengan dia. Betul tak? Kadang-kadang dia mula pergi solat di masjid, macam-macam. Nak pakai telekor yang mana? Yang beli kat Bali ke kat Jakarta? Dah lain niat kan? Nak bawa kereta mana? Merc ke BM? Dah lain dia niat. Betul tak? Lepas tu nak bawa kasut warna sama dengan telekon. Dah bertukar tak? Subhanallah. Nabi sayang pada kita, khususnya wanita. Nabi kata, supaya solat kamu khusyuk, fokus, tak ada fikiran lain, solatlah di rumah. Okey. Sama dengan Mekah dan Madinah. Sama, okey. Apa dia? Walaupun suami tak pergi masjid. Tak, kita dapat pahala tu. Dapat. Tapi ada satu lagi hadis yang menggembirakan wanita. Wanita Ansar. Dalam satu hadis, dia kata, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, suami-suami kami ni dapat kelebihan banyak. Kelebihan solat berjemaah. Kelebihan solat Jumaat, kami tak dapat. Kelebihan berjihad, kami tak dapat. Kelebihan berdakwah, kami tak dapat. Tapi kamilah jaga makan minum mereka. Kamilah jaga basuh pakaian mereka. Kami yang bekerja untuk mereka, mereka pula dapat pahala banyak. Tengok cara wanita sahabat berfikir. Mana dia jealous tak? Tapi jealous kepada apa? Ada tak isteri-isteri jealous pasal pahala? Bang, isteri sebelah tu asyik solat kat rumah aja. Solat awal waktu je. Boleh tak abang jangan kacau saya bila masuk waktu? Boleh? Lepas solat fardu, saya nak solat sunat. Sebab peluang, saya pun dah berumur abang. Bagilah peluang. Janganlah lepas solat fardu, terus suruh buat kopi. Jangan. Boleh tak? Tolong bagi kerjasama. Boleh tak? Jadi wanita Ansar ni cakap apa? Kami nak pahala macam suami kami dapat. Dengar apa Nabi jawab. Nabi kata, okey, kamu ni wakil kepada wanita Ansar yang lain. Lepas ni sampai pada mereka. Iaitu, semua yang suami kamu buat, solat berjemaah, solat Jumaat, pergi berjihad, kamu dapat pahala sama. Dahlah buat yang terbaik, solat di rumah. Dapat pula pahala suami solat Ya Allah. Untung tak jadi perempuan. Untung. Kalau ada untung, jangan tak buat. Solat awal waktu. Dan suami, tapi dia akan dapat pahala suami solat berjemaah bila suami solat di mana? Kalau suami solat di rumah,
Rugilah. Macam mana dia nak dapat pahala tu? Dorongkan suami, bang, boleh tak pergi solat berjemaah di masjid? Abang dapat 27, saya pun dapat tumpang pahala abang. Supaya kita sama-sama masuk surga Allah. Sehidup, semati dan sama-sama masuk surga. Abang sayang tak pada saya? Kalau sayang, tolonglah pergi solat berjemaah supaya abang dapat pahala, saya pun dapat pahala. Kita semua nak mati. Bolehkah? Dengan hikmah lah. Jangan, abang nak mati kan? Pergi sekarang. Okey. Boleh? Dah jawab soalan? Soalan. Nabi kata, solat terbaik bagi wanita di rumah. Habis kalau pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi, wanita nak solat di mana? Nak solat di mana? Kan Nabi cakap di rumah afdal. Oh, rumah Allah. Nabi tak tahu ke itu rumah Allah? Nabi tahu kan? Nabi tahu kan? Solat di Masjidil Haram berapa lebih? 100,000. Dan solat di Masjid Nabawi 1,000. Nabi tahu kan? Tapi Nabi sebut tak? Solat terbaik bagi wanita ialah di rumah kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada tak kecuali? Ada? Tak ada. Makna apa? Makna apa tu? Cuba faham apa yang Nabi cakap. Balik Malaysia. Baik tak payah pergi. Tak, kita pergi Mekah sebenar untuk apa? Ialah apa ibadatnya? Ibadat yang tak boleh buat di tempat lain. Umrah. Pergi buat umrah, lepas tu solat di hotel. Ya Ustaz, ini saya bayar ni 50,000. Takkan solat di hotel? Siapa cakap solat terbaik di rumah adalah afdal bagi wanita? Siapa cakap? Nabi. Yang cakap solat di masjid tu siapa? Package travel agency. Tengok. Dia mula pelik ustaz ni. Betul tak? Apa dia? Macam mana? Okey. Ada solusi dia. Ada tak wanita zaman Nabi solat di masjid? Ada. Di Masjid Nabawi ada pintu khas. Nama dia Babun Nisa. Memang ada isteri-isteri sahabat yang solat di masjid. Walaupun Nabi kata solat terbaik bagi wanita di rumah. Bahkan satu hadis Nabi kata, la tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kamu halang isteri-isteri kamu untuk solat di masjid. Islam fleksibel. Yang terbaik solat di rumah. Tapi kalau isteri nak pergi sekali-sekala, silakan. Tak salah, tak haram. Tapi jangan jadi kebiasaan sentiasa solat di masjid. Boleh faham? Jadi kalau pergi Mekah, boleh tak solat Masjid Haram? Silakan. Tapi bila solat di hotel, jangan rasa rugi. Boleh faham? Ada orang bila solat di Mekah, dia solat di hotel tapi bukan di bilik. Di surau kat hotel tu. Itu tak termasuk. Tak termasuk solat di rumah. Solat di rumah maksud dalam bilik lah. Okey? Ya? Dekat mall, jangan pergi waktu solat. Dia tak ada masalah nak solat. Kan tadi dah Nabi bagi tahu kelebihan yang Allah bagi pada kami, boleh solat di mana-mana. Tapi yang terbaik, jangan salah faham. Yang terbaik di rumah. Kadang-kadang terpaksa solat di mall, silakan. Dah habis waktu nak habis. Suami kata, tak solat? Tak. Kenapa nak solat kat rumah? Kenapa? Kan Nabi cakap solat terbaik di rumah. Ada 5 minit lagi nak habis. Solat je lah. Okey. Ada soalan? Ini baru ayat pertama. Solat jemaat. Solat Jumaat bagi wanita di rumah. Makna solat zuhur lah bagi wanita. Tapi kalau dia nak solat Jumaat di masjid, salah ke tak? Tak salah.
Contoh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tak salah. Tapi kalau masjid di Malaysia, perempuan tak payahlah pergi. Sebab apa? Sebab hari Jumaat, tak tahu orang datang daripada mana, penuh dengan lelaki. Subuh besok, hilang orang tu. Okey. Jadi Nabi kata apa? Betulkan saf kerana luruskan saf, rapatkan saf, kesempurnaan solat. Bila saf tak betul, saf tak lurus, saf tak rapat, solat tak sempurna. Ingat. Okey. Kita pergi seterusnya. Balik pada ayat. Kita berapa ayat dah kita belajar? Tak, 2. Ada satu lagi surah Saf juga kan, 164. 164 dan 165. Dah 3 ayat ada. Okey. Was-saffati saffa. Kemudian saf, faz-zajirati zajra. Apa makna faz-zajirat? Ini malaikat juga. Maka para malaikat zajra, yang dia terjemah apa tu? Yang mencegah, yang menghalang. Menghalang apa ni? Ada banyak tafsiran yang kebanyakan ahli tafsir mentafsirkan az-zajra ialah malaikat yang menghalang manusia daripada buat maksiat. Macam mana malaikat menghalang? Siapa yang pernah nak buat maksiat, tiba-tiba ada orang halang? Siapa? Ada ahli tafsir mengatakan iaitu dengan malaikat, kalau kita orang beriman, malaikat bantu kita. Kadang-kadang masa tu kita terdengar ayat Quran yang kita faham. Kadang-kadang masa tu kita dengar tazkirah yang akhirnya kita tak jadi buat maksiat. Boleh faham? Ini maksud faz-zajirati zajra. Tengok malaikat. Malaikat tak dapat pahala. Betul? Malaikat buat apa saja kebaikan dan ketaatan, mereka dapat tak pahala? Mereka masuk tak syurga? Tak masuk. Tapi Allah gerakkan malaikat untuk bantu kita. Dan ada juga pendapat yang kedua, az-zajra ialah malaikat yang menggerakkan awan. Yang kan awan ni dia bergerakkan. Siapa yang gerakkan? Malaikat. Malaikat yang menggerakkan semua makhluk Allah, matahari, angin, hujan, itu maksud az-zajirati zajra. Okey. Jadi az-zajirat ada 2 maksud. Pertama, malaikat yang membantu manusia mencegah daripada melakukan maksiat. Yang kedua, malaikat yang menggerakkan semua makhluk Allah, termasuklah awan, termasuklah angin, hujan dan sebagainya. Okey, ayat ketiga. Oh, sini. Fattaliyati zikra. At-taliyat. Apa makna at-taliyat? At-taliyat daripada tala. Tala. Kalau fa'al madhi, tala. Mudhari' dia, yatlu. Kalau siapa belajar bahasa Arab lah. Yatlu. Tala ni fa'al madhi makna apa? Past tense. Dia telah baca. Kalau kata terbit dia, tilawah. Pernah dengar tilawah? Tilawah dia jadi bahasa Melayu kan? Apa makna dia? Tilawah Al-Quran. Apa makna dia? Baca Al-Quran. Tapi sebenar tilawah makna dia ialah ittiba'. Ittiba'. Tilawah tu sebenar makna dia ittiba'. Apa makna ittiba'? Ikut. Ada dalil tak? Tilawah makna dia ikut. Siapa tahu? Dalam Quran. Okey, buka surah Asy-Syamsu. Surah Asy-Syamsu ayat 2. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2.
Okey. Jumpa. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi. Terjemah? Mana tahu demi? Sebab tengok terjemahan. Wow. Wow sumpah ke wow apa? Mana tahu? Selepas dia baris bawah. Okey. Bila wow sumpah kena terjemah demi matahari. Wa duhaha, dan demi duha ni awal siang. Yang kita tak solat duha kan? Allah bersumpah dengan makhluknya. Satu, demi matahari. Hebatnya Allah boleh cipta satu matahari yang boleh menerangi satu dunia. Betul? Ada tak manusia boleh buat satu lampu yang pasal satu lampu, satu syahalam terang? Ada? Bukan satu dunia, satu syahalam. Ada? Tak ada. Satu lampu boleh menerangi satu rumah. Ada? Tak ada. Satu lampu boleh menerangi satu bilik. Ada? Itu pun kena tekan switch. Itu pun lepas berapa lama, terbakar kan? Tapi matahari, ada switch. Ada terbakar. Jadi Allah nak tunjuk kehebatan dia, dia bersumpah dengan makhluknya yang hebat. Wa duhaha, dan demi waktu duha. Kemudian ayat kedua, wal qamar, demi qamar apa dia? Bulan. Kita pernah dengar tak perkataan oh silap. Kenapa pula ni? Okey. Wal qamari, demi bulan, iza, apabila talaha. Tadi saya sebutkan fi'il madhi tala. Oh, bawah pula. Sekejap kanan, sekejap bawah. Talaha. Asalnya tala. Kalau kata terbit dia apa? Tilawah tadi kan? Saya kata tilawah makna apa? Ittiba' kan? Ada dalil? Ada. Tadi demi matahari dan demi waktu duha. Sekarang demi bulan, iza, apabila dia mengikuti ke dia baca? Ikut. Demi bulan, apabila bulan itu mengikuti matahari. Lepas keluar matahari, keluar bulan. Betul? Jadi, tilawah daripada perkataan talah yang bermakna ikut. Boleh. Jadi sebenar, tilawah Al-Quran yang Allah suruh tu, sebenar Allah suruh apa? Ikut apa? Perintah. Maka sebab itulah, bila baca Quran, wajib faham. Kalau tak faham, macam mana nak ikut? Nak ikut tu kena faham. Sebab tilawah makna dia. Okey. Sekarang cuba buka surah Al-Baqarah 121. Surah Al-Baqarah 121. Sini. Okey. Boleh tak kita sama-sama terjemah? InsyaAllah kalau setiap ayat kita terjemah satu-satu, sama-sama, lama-lama kita akan pandai. InsyaAllah. Tapi kalau ustaz yang mengajar, ustaz yang terjemah, akhirnya siapa yang pandai? Ustaz lah. Pelajar tak pandai-pandai. Dah bertukar guru, pelajar. Bukan pelajar sinilah. Okey. Terjemah Al-Lazina. Orang-orang yang atainahum. Kami telah beri kepada hum mereka Alkitab. Kitab. Allah nak puji ya. Allah nak puji siapa ni? Orang yang Allah bagi kitab pada mereka.
Apa yang mereka buat sehingga Allah puji? Apa yang mereka buat? Yatlunahu. Mereka yatlu daripada tala tadi. Tala yatlu tilawah. Mereka baca. Mereka baca. Tapi tak cukup yatlunahu ada haqqa tilawatihi. Haqqa tilawatihi. Tak cukup baca. Ada satu lagi, haqqa tilawati. Apa makna haqqa? Sebenar-benar. Tilawah, bacaan. Apa pula makna sebenar-benar bacaan? Apa maksud? Ulama kata mesti ada 3. Baru dinamakan haqqa tilawati. Satu, baca perkataan. Yang kedua, faham makna. Yang ketiga, amalkan. Baru dinamakan haqqa tilawati. Jadi ada 3. Satu, lafaz, baca ayat. Yang kedua, faham makna. Yang ketiga, amal. Kemudian Allah puji. Setelah dia baca, dia faham, dia amal, Allah puji. Ulaika. Ulaika apa dia? Mereka itulah yu'minuna bihi. Mereka beriman dengannya. Subhanallah. Bila orang tu dikatakan betul-betul beriman dengan Alkitab? Bila? Bila dia baca, dia faham, baru Allah puji. Itulah sebenar-benar beriman. Adapun dia hafaru keiman, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, tapi kitab tak faham, belum betul-betul beriman. Boleh faham? Okey. Kemudian waman kafar, siapa yang waman yakfur, siapa yang kufur lawan dia iman. Iman lawan dia kufur. Setelah baca betul-betul dah faham, dia beramal. Allah puji, dia beriman. Setelah baca dia faham tapi dia kufur. Allah kata apa? Faulaika humul, itulah orang yang rugi. Jadi manusia dengan Quran ni ada 2 je. Satu beriman, satu kufur. Okey. Saya nak tanya. Yang beriman dengan yang beriman ni, dia faham tak Al-Quran? Dia faham tak? Bila dia dikatakan beriman? Setelah dia faham dan beramal. Okey. Bila orang tu dikatakan dia kufur? Dia tak faham ke dia faham? Dia faham, tapi dia tak amal. Apa bukti dia faham ni? Haqqa tilawati. Dua-dua sama. Tapi dalam bab beramal, dia tak ikut. Maka kufurlah dia. Jadi syarat nak beriman mesti faham. Syarat nak kufur mesti faham. Boleh faham? Syarat nak beriman dengan Al-Quran, kena faham Quran. Syarat nak kufur pun mesti. Saya nak tanya, ada tak orang engkar benda yang dia tak faham? Tak ada kan? Contohlah orang baca berita dalam bahasa Urdu. Saya kata mengarut semua tu. Orang tanya, Ustaz faham ke tak? Saya tak faham. Tapi saya tahulah mengarut. Orang percaya tak cakap saya? Bila saya kata mengarut, orang faham. Orang percaya. Bila saya faham, betul? Jadi syarat nak kufur kena faham. Tapi ada tak orang yang dia tak faham, tapi dia mendakwa dia beriman. Dia tak faham Quran, tapi dia mendakwa dia beriman. Ada tak? Siapa? Orang munafik faham tak? Orang munafik faham. Abdullah bin Ubay orang Arab, dia faham. Jadi soalan saya, ada tak orang yang tak faham Quran tapi dia mengaku beriman? Siapa? Siapa? Lah, orang Melayu lah. Ramai tak orang Melayu mengaku beriman tapi tak faham Quran? Ramai? Pelik tak? Banyak khatam kan? Lagi banyak dia baca, dia khatam. Lepas tu,
Alhamdulillah, saya telah beriman. Okey, agak-agak macam mana? Kita masuk kumpulan mana ni? Yang faham beriman, yang kedua yang faham kufur, ataupun yang tak faham dan beriman? Yang mana masuk? Alhamdulillah. Berapa ayat dah faham dari Quran? Oh, hari ini tu. Jadi tak boleh nak claim faham beriman. Kena beritahu saya faham 2 ayat dan saya beriman dengan 2 ayat. Okey. Insya-Allah. Sekarang proses kita nak jadi masuk kita orang yang ni. Yang Allah puji ni. Yang baca Quran dengan haqqa tilawati kemudian beriman. Insya-Allah. Dengan cara apa cara ni? Sekarang banyak tak ayat kita faham? Banyak tak? Surah Saf berapa ayat? Surah Saf ayat 1, 2, 3. Kemudian ayat 164, 165, 5 ayat. Surah Al-Baqarah 121, 6 ayat. Surah Asy-Syam 2 ayat, 8 ayat. Apa lagi? Surah Asy-Syam lah tu. Wasyamsi wa duha. Hari ni dalam masa 1 jam setengah kita dah faham 8 ayat, insya-Allah. Yang selama ni kita baca ayat dah khatam mungkin 20 tahun. Berapa ayat kita faham? Betul? Sebab apa? Cara kita tak sama dengan cara Nabi. Macam inilah Nabi ajar sahabat. Sebab tu sahabat berubah jadi umat yang terbaik. Okey, cukup. Ada soalan? Oh, tak ada. Jadi kita berhenti setakat ayat yang ke-3 kan? Kita sambung akan datang insya-Allah. Semua tak ada soalan? Okey, soalan. Wanita nak solat Zuhur hari Jumaat bila? Bila orang lelaki habis solat Jumaat baru dia solat Zuhur, ataupun sebaik saja masuk waktu Zuhur dia boleh solat? Jawapannya, sebaik saja masuk waktu solat dia boleh solat Zuhur. Tapi lelaki haram solat Zuhur, sedangkan dia tak pergi solat Jumaat. Kalau dia nak solat Zuhur, dia wajib tunggu habis solat Jumaat sebab kewajipannya tak jatuh. Okey. Kelebihan apa ni? Berdoa ke? Tak, berdoa hari Jumaat. Pendapat yang paling kuat, yang waktu mustajab ialah selepas asar. Lepas asar, pendapat paling kuat. Yang kata antara khatib duduk tu tak berapa kuat. Satu, itu kalau sekali seminggu. Tapi ada waktu yang mustajab 5 kali sehari. Antara lepas azan kita berdoa apa saja. Ya Allah, bagilah lembutlah hati suamiku supaya selalu pergi masjid. Allah makbulkan insya-Allah. Okey. Sunnah Nabi bila dengan azan, jawab azan. Kelebihan sangat besar. Kalau kita jawab azan dan baca doa selepas azan, kita akan wajib dapat syafaat Nabi. Besar kelebihan tu. Jadi wanita boleh tak dapat kelebihan tu? Boleh. Kalau duduk kat rumah, dia dengar azan, dia jawab. Azan yang mana? Kadang-kadang 3 sekaligus. Yang paling dia jelas. Yang paling dia jelas, jawab itu. Jangan jawab 3-3. Malaikat tak sempat nak tulis. Dari handphone tak boleh. Syarat Nabi kata, jawab azan bila muazzin yang mengazankan. Yang handphone bukan muazzin, itu rakaman. Rumah jauh daripada masjid, pindahlah dekat masjid. Sebab tu saya sengaja pilih rumah depan surau. Banyak kelebihan. Boleh dengar azan, boleh kelebihan jawab azan, boleh pergi solat Jumaat 5 waktu. Senang nak suruh anak solat berjemaah 5 waktu, senang.
planning strategi. Strategi planning untuk akhirat. Bila kita jauh daripada masjid, banyak alasan, betul tak? Masjid jauh lah, penat lah, letih. Kita nak suruh anak lagi susah. Okey? Jadi pindah. Ha? Termasuk surau. Surau dengan masjid sama. Mana-mana tempat yang didirikan solat 5 waktu, maka dalam Islam dia adalah masjid. Walaupun orang Melayu nama surau ataupun balai, orang Kelantan kata balai sah. Sebab apa? Sebab ada balai yang tak sah. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.